Melati kuntum tumbuh melata, saya merempah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Bismillah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Adawiyah binti Johari, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak, Pensyarah Bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi UMT. Yang berbahagia Dr. Syaza Nur Anis binti Muhammad Azharan, Penasihat Kelab Bahasa dan Puseratan Melayu UKM. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang Alhamdulillah, pertama sekali bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis perasmian pembukaan Bulan Bahasa dan Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi tahun 2021. Hadirin sekalian, program Bulan Bahasa dan Kebudayaan merupakan salah satu program tahunan yang disambut bertujuan untuk menyemai semangat sayang akan kepelbagaian bahasa dan budaya yang dimiliki rakyat Malaysia. Sesungguhnya, kita warga Malaysia yang bertuah kerana berpeluang mempelajari pelbagai bahasa dan budaya namun masih mengagungkan bahasa kebangsaan. Justeru, diharapkan agar sambutan Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat universiti ini mampu menyuntik rasa bangga dan rasa tanggungjawab warga mahasiswa dan mahasiswi terhadap keunikan bahasa dan budaya di negara kita. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah, kata aluan. Dijemput yang berbahagia Dr. Syaza Nur Anis binti Muhammad Azharan, Penasihat Kelab Bahasa dan Puseratan Melayu UKM untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Adawiyah Johari, Menteri Pelancongan dan Seni Budaya Malaysia. Yang berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak, Pensyarah Bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi di Universiti Malaysia Terengganu. Hadirin dan hadirat serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Pertama sekali, marilah kita melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini di majlis perasmian Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengalu-alukan tetamu kehormat kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Adawiyah Johari, Menteri Pelancongan dan Seni Budaya Malaysia kerana turut sama hadir pada hari ini dan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti mana yang kita maklum, Yang Berhormat Menteri telah banyak terlibat dalam program seni budaya di universiti kita ini. Kehadiran Yang Berhormat Menteri pada hari ini amat dinanti-nantikan khususnya oleh warga dan pelajar-pelajar di universiti ini. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak, Pensyarah Bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Terengganu kerana turut sama hadir pada hari yang bersejarah ini. Tidak dilupakan juga, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Kelab Bahasa dan Puseratan Melayu KM dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Majlis Perasmian Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, Bulan Bahasa dan Kebudayaan diadakan oleh Kelab Bahasa dan Puseratan Melayu UKM bertujuan untuk menerapkan sikap cinta akan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu, kepada jati diri pelajar-pelajar di universiti ini. Sebagaimana yang kita tahu, di universiti ini bahasa Melayu sering diucapkan sama ada di luar kelas atau di dalam kelas sebagai bahasa komunikasi di antara pelajar, pensyarah dan lain-lain. Oleh itu, dengan adanya program sebegini, kita dapat mengambil inisiatif bahawa bahasa ibunda kita adalah sangat penting dalam meneruskan warisan datuk dan nenek moyang kita daripada ianya pupus pada masa akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rabiatul Adawiyah Johari, Yang Berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak dan semua pihak yang terlibat yang telah sama-sama menjayakan Majlis Perasmian Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya memberi sebuah pantun. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Demikian tadi sesi ucapan aluan yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Syazah Nur Anis binti Muhammad Azharan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi dapat sama-sama kita dengar tadi bahawa program Bulan Bahasa dan Kebudayaan ini bertujuan untuk menerapkan sikap cinta akan bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar UKM dan ada pelbagai aktiviti menarik yang bakal disajikan sepanjang program yang semestinya akan memberi banyak manfaat kepada kita semua. Seterusnya, tanpa berlengah, kita terus kepada agenda utama kita pada pagi ini, iaitu ucapan perasmian oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Adawiyah Johari, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis Yang Berbahagia Dr. Aisyah Abdul Razak, pensyarah Bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Terengganu, Yang Berbahagia Dr. Syazah Nur Anis, Penasihat Kelab Bahasa dan Persuratan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengarah program, para pensyarah mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia serta sidang hadirin sekalian. Pertama sekali, bersama-samalah kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada majlis pada hari ini. Majlis pada hari ini adalah majlis perasmian untuk Bulan Bahasa dan Kebudayaan yang membawa tema Bahasa Menjunjung Budaya yang dianjurkan oleh Kelab Bahasa dan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada para urus setia kerana telah menjemput saya untuk hadir ke majlis pada pagi ini. Terima kasih dan tahniah para urus setia sekalian kerana telah berjaya merealisasikan program pada pagi ini. Tema Bulan Bahasa dan Kebudayaan pada tahun ini adalah Bahasa Menjunjung Budaya. Baiklah, di Malaysia kita hidup dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai budaya. Malaysia adalah negara multicultural dan bahasa ibunda kita adalah bahasa Melayu. Maka wajiblah ke atas setiap daripada kita untuk menjaga bahasa ibunda kita sebaik mungkin. Cintalah bahasa, cintalah budaya. Kerana dua perkara ini tidak akan mungkin terpisah. Brown dan Yule menyatakan bahawa bahasa bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, malahan lebih daripada itu. Turut dinyatakan juga bahawa istilah bahasa adalah transaksional dan interpersonal. Artinya, ada kebiasaan dan kebudayaan dalam menggunakan bahasa sebagai media atau alat berkomunikasi. Bahasa dan kebudayaan adalah dua sisi mata wang yang berbeza. Namun, dua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan. Hal ini kerana bahasa mencerminkan budaya dan identiti diri penuturnya. Bahasa juga dapat menentukan kemajuan atau mematikan budaya bangsa. Kerana itulah saya katakan sebentar tadi, cintalah bahasa, cintalah budaya. Tanamlah dua perkara ini dalam diri masing-masing agar kita tahu dari mana datangnya bahasa kita, dari mana datangnya budaya kita serta betapa santunnya budaya rakyat Malaysia. Akhir kalam, menurut Abdul Khair dan Yoni di dalam buku Sosiolinguistik, bahasa dan kebudayaan mempunyai satu ikatan. Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang subordinatif, iaitu bahasa berada di bawah kebudayaan. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahawa perhubungan antara bahasa dan budaya adalah hubungan yang koordinatif, iaitu hubungan yang setara, kedudukannya sama tinggi. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Bulan Bahasa dan Kebudayaan peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia yang dianjurkan oleh Kelab Bahasa dan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia yang membawa tema Bahasa Menjunjung Budaya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa menjunjung budaya dan dua perkara ini tidak mungkin akan terpisah selamanya kerana bahasa merupakan cermin budaya. Itulah tadi ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Adawiyah Johari. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana sudi hadir bagi merasmikan majlis pada pagi. Majlis diteruskan dengan sesi ceramah dan jemput khas dari Terengganu. Beliau memiliki PhD, telah menerbitkan pelbagai artikel dan buku dan berkhidmat selama 15 tahun di pelbagai universiti dan sekarang beliau merupakan
pensyarah bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi UMT. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak, pensyarah bahasa Melayu di Jabatan Bahasa dan Komunikasi UMT untuk menyampaikan ceramah yang bertema Bahasa Menjunjung Budaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengerusi majlis, saudari Nur Azira binti Zainuddin dan saudari Anis Auni binti Zakaria. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Rabiatul Alawiyah binti Johari, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Dr. Syazwanur Anis binti Muhammad Azharan, Penasihat Kelab Bahasa dan Persuratan Melayu UKM, tuan-tuan, puan-puan, mahasiswa dan mahasiswi, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis yang gilang gemilang ini, iaitu Majlis Perasmian Pembukaan Bulan Bahasa dan Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ceramah berkaitan tema kita yang amat menarik pada hari ini, iaitu Bahasa Menjunjung Budaya. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, saya teringat suatu peristiwa ketika mana saya menghadiri Festival Kebudayaan Terengganu pada bulan Ogos tahun lalu. Ketika saya sedang asyik memerhatikan keindahan Wau Sobek yang dipamerkan, secara tiba-tiba saya terdengar perbualan dari pengunjung lain yang hadir. Sebelum saya menyambung cerita saya, maaf jika saya menggunakan sedikit perkataan Inggeris pada malam ini, namun isi perbualannya seperti ini. What in the world? This is so beautiful. Kemudian rakannya memberi respon. Never thought that Malay people would be this creative. Tanpa memandang ke arah empunya suara, saya berasa sangat bangga dengan kehadiran pelancong asing ke festival tersebut. Lagi pula mereka memuji bangsa Melayu yang kreatif. Namun alangkah terperanjatnya saya apabila mengetahui kemudiannya bahawa orang yang disangka pelancong asing itu rupanya sama-sama berbangsa Melayu seperti saya. Hadirin sekalian, inilah sebenarnya yang berlaku. Bangsa Melayu mutakhir ini sangat-sangat terkesan dengan budaya dari luar yang banyak didapati, khususnya melalui filem-filem dan aplikasi sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sebagai contoh sambutan perayaan Halloween, fashion punk dan sebagainya. Mereka ini berasa perkara ini adalah unik dan timbul keinginan untuk mengikutinya. Perkara ini menjadikan mereka lupa akan keunikan bangsa mereka sendiri. Hadirin hadirat yang budiman, perkara ini perlu diambil perhatian. Jika tidak, lama-kelamaan keunikan dan kedaulatan bahasa dan budaya kita akan semakin tenggelam dan dibuang bangsanya sendiri. Jadi kesedaran tentang pewarisan budaya ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembudayaan agar ianya terus terpelihara. Dan jika disebut tentang bahasa, di manakah hendak dijunjungnya bahasa itu jika bangsanya sendiri tidak berbangga dengan bahasanya sendiri? Penggunaan bahasa rojak sangat popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Seperti contoh, jom kita try ni. I think I tahulah dan sebagainya. Saya pernah menjalankan sedikit kajian, ingin mencari punca apakah yang menjadi sebab masyarakat kita gemar berbahasa rojak. Dan antara jawapan yang saya terima ialah mereka berasa agak kolot dan tidak seronok untuk menggunakan ayat bahasa Melayu yang penuh dalam perbualan bersama rakan-rakan. Hadirin sekalian, perkara ini sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin bahasa Melayu sendiri berfikir bahasa mereka agak kolot dan ketinggalan untuk digunakan? Hadirin hadirat yang budiman, suka untuk saya jelaskan, saya di sini bukanlah ingin menolak 100% budaya dan bahasa luar. Bukan juga saya menyeru supaya berhenti menggunakan bahasa asing. Bahasa asing diperlukan dalam dunia yang sangat mencabar ini. Namun, apa yang saya cuba sampaikan berpada-padalah dalam menggembari budaya dari luar dan menyanjungi bahasa asing sehingga lupa akan budaya dan bangsa sendiri yang kita perlu banggakan. Ini adalah kerana inilah simbol identiti diri kita. Tidak mungkin wujudnya bangsa Malaysia tanpa bahasa dan budaya Melayu. Terbesar harapan saya untuk kita bersama-sama memartabatkan bahasa dan budaya kita. Untuk itu, terimalah serangkap pantun dari saya. Jalan-jalan tercucuk paku, tiba-tiba pula muncul buaya. Bahasa Melayu, bahasa ibundaku, cintai bahasa, cintailah budaya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kelab Bahasa dan Persuratan Melayu atas penghargaan yang diberikan, juga hadirin yang hadir pada hari ini. Saya sudahi ceramah saya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Aisyah binti Abdul Razak atas penyampaian ceramah yang bagi saya cukup menarik dan terkesan kerana di zaman sekarang, masyarakat Malaysia sudah lagi tidak gemar untuk menggunakan bahasa Melayu kerana dianggap kolot dan sebagainya. Maka dengan berakhirnya ucapan ceramah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir. Besar harapan kami agar program ini dapat memartabatkan kembali bahasa Melayu agar bahasa kebangsaan kita tidak hilang di telan zaman. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Di dalam dulang, nasi di bawah. Sayangilah bahasa kita sepenuh jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.